Selamat pagi dan salam sejahtera bersama dengan saya Mara Suji. Ini Ringkas TVS. Malaysia mencatat ke-4,029 kes positif COVID-19 pada Sabtu dan ia merupakan rekod tertinggi bagi kes harian setakat ini. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes kumulatif di negara ini meningkat kepada 155,095 kes. Sementara itu, Sarawak merekodkan 69 kes positif baru pada Sabtu yang dikesan di Kuching, Bintulu, Kanawit, Miri, Meradong, Asajaya, Selangau, Lubuk Antu, Semerahan, Sarike, Simunjan dan Sebauh. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 2,049 kes. Setakat ini terdapat 7 kluster yang masih aktif di Sarawak. Manakala status kes COVID-19 di dalam wad pengasingan hospital, terdapat 11 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak dan Hospital Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge meningkat kepada 1,148 orang atau 56.03% dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Daerah Simunjan dan Asajaya telah bertukar status dari hijau kepada status kuning setelah sejumlah 3 kes baharu dikesan melibatkan kes jangkitan tempatan di 2 daerah ini. Sementara daerah Kuching, Sibu dan Miri kekal berstatus merah dengan sejumlah 672 kes jangkitan tempatan dilaporkan di 3 daerah ini dalam tempoh 14 hari lalu. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di bahagian lain di negeri Sarawak. Perintah akan berkuat kuasa selama 14 hari bermula 18 hingga 31 Januari ini. Manakala di Sibu, Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan dari 16 hingga 29 Januari juga untuk tempoh yang sama. Pengerusinya Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam kenyataannya berkata ia susulan peningkatan kes positif COVID-19 di Sarawak. Keputusan itu dibuat selepas dipersetujui dalam mesyuarat yang diadakan pada Sabtu. Menurutnya, prosedur operasi standard PKPB di bahagian lain di negeri ini akan dimaklumkan kepada orang awam pada 17 Januari. Pengusaha kedai cermin mata dan dobi layan diri yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP boleh dikenakan amaran, kompaun serta penutupan premis perniagaan. Demikian amaran dikeluarkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP dan HCP Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam kenyataannya pada Sabtu. Tegas beliau sekiranya pematuhan SOP gagal mencapai tahap memuaskan, kementerian akan mengambil tindakan drastik termasuk mencadangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk menutup kembali operasi industri tersebut sewaktu tempoh PKP. Kementerian itu berharap agar semua pihak khususnya pemain industri dan pengguna mengambil peluang sepenuhnya pembukaan aktiviti ekonomi di bawah sektor perdagangan dan pengedaran dengan mematuhi kesemua SOP PKP yang sedang berkuat kuasa. Nanta berkata kerjasama semua pihak penting dalam mengimbangi keperluan antara kelangsungan ekonomi negara dan mengawal jangkitan COVID-19. Sebelum ini, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa kerajaan mengambil keputusan membedarkan semula operasi kedai dobi layan diri dan kedai cermin mata kerana mengambil kira keperluan rakyat yang memerlukan perkhidmatan ini. Untuk pertanyaan lanjut, pemain industri dan orang ramai boleh menghubungi Sekretariat Perdagangan, Pengedaran dan Industri Perkhidmatan SPIP. Majlis Bandaraya Miri MBM berpuas hati akan tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Pasar Besar Krokop.
Datuk Bandar Adam Yee berkata rata-rata pihak pengurusan gerai dan operator kedai makanan peka akan perkara tersebut. Pelanggan yang hadir juga dikehendaki mematuhi SOP tersebut bagi mengekang penularan COVID-19. Mereka mengamalkan penjarakan fizikal, menggunakan pelitup muka dan mengimbas suhu badan. Malah di pintu masuk dan keluar pasar tersebut dipantau oleh pihak penguat kuasa dan rela. Council has stationed our personnel enforcement and also rela people at the market from 7 o'clock in the morning. To control the crowd. If necessary, council will consider even to restrict the number of customers that can be inside the market. Okay. So, of course, we have also put up posters to remind customers inside the market to maintain social distancing. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Majlis Bandaraya itu menutup jalan Pantai Lutong yang dilaporkan tidak selamat dan sering dilanda banjir besar. Keadaan hujan lebat dan ribut petir serta fenomena air pasang besar sehingga 6.1 meter akan menyebabkan air naik hingga ke paras berbahaya. Sehubungan itu, MBM akan terus memantau keadaan semasa dan mengambil langkah pencegahan awal. Orang awam diingatkan untuk memberi kerjasama dan sentiasa mengikut arahan pemberitahuan jalan yang diletakkan di lokasi sebelum dan di sepanjang jalan Pantai Lutong. They are clearing. So once it is clear, then the road is open again. So only during night time we may close it because night time we cannot or we may not station people there to clear the woods and all that all the time. And also in the night time it is quite dark, so it's more dangerous lah. Sebanyak 4 buah rumah musnah terbakar di Kampung Hilis, Riaman membabitkan 35 orang mangsa. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamatan Negeri Sarawak, Hendry Adimansyah berkata, kebakaran itu bagaimanapun berjaya ditamatkan kira-kira 3:10 petang pada Sabtu. Kebakaran berjaya dipadamkan pada kira-kira 3:10 petang tadi. Dan kebakaran telah melibatkan 4 buah rumah, yang mana 2 buah rumah habis musnah 100%, manakala 2 lagi 90% musnah. 4 buah rumah ini telah melibatkan seramai 35 orang mangsa, yang mana terdiri daripada bayi, kanak-kanak dan juga orang dewasa. Tambah Hendry, sebanyak 6 anggota bomba telah dikerahkan ke lokasi kejadian yang turut dibantu oleh agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Punca kebakaran masih lagi dalam siasatan dan tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Pasukan Sarawak United FC dan Kuching City FC antara 6 pasukan Liga Malaysia yang diberi lesen Kelab Kebangsaan secara bersyarat sekaligus membolehkan mereka beraksi dalam saingan Liga Malaysia musim ini. Perkara itu telah dimaklumkan Pengerusi Pelesenan Kelab Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Sheikh Muhammad Nasir, Sheikh Muhammad Sharif yang telah mengesahkan kedua-dua kelab berkenaan berjaya memenuhi syarat yang telah ditetapkan. 4 lagi pasukan yang lain terdiri daripada pasukan Pahang, Melaka, Kelantan dan Pulau Pinang. Dalam pada itu, Sheikh Muhammad Nasir turut menegaskan pihaknya akan melakukan pemantauan berterusan untuk memastikan 6 pasukan tersebut mematuhi syarat pelesenan berkenaan. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Marisuji, salam hormat dan jumpa lagi. Terima kasih.